Setiap peserta akan diberikan masa selama 6 minit. Locik pertama akan dibunyikan pada awal permulaan. Pada zaman dulu, hidup seekor tikus bernama Bilargun. Pada suatu hari, sewaktu Bilargun keluar mencari makanan, dia ternampak seekor itik bernama Daru. Bilargun jatuh cinta dengan Daru, lantas membawa dia pulang ke rumahnya. Selepas beberapa bulan, Daru menghasilkan 4 biji telur. Namun, setelah keempat-empat telur itu menetas, yang keluar bukanlah itik atau tikus, tetapi mereka mempunyai paruh seperti itik, 4 kaki dengan kuku beracun dan berbulu seperti Bilargun. Tuan-tuan dan puan-puan, alam sekitar milik kita. Saya definisikan sebagai alam yang terdiri daripada segala jenis kehidupan, baik manusia, haiwan maupun tumbuhan, perlu dijaga dan dipelihara agar bumi yang kita pinjam daripada generasi yang akan datang dapat dipulangkan dalam keadaan yang aman, tenteram serta selamat untuk didiami. Yang kuning itu kuning, yang merah itu sagar, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Pada hari ini di Malaysia, saya perhatikan ada setengah golongan belia yang mempunyai persepsi tinggi terhadap bahasa Barat daripada bahasa Melayu. Mereka dengan bangganya bertutur dalam bahasa penjajah tanpa mempedulikan bahasa mereka sendiri. Sekarang tibalah masanya untuk menukarkan mentaliti rakyat Malaysia. Belanda mempunyai warna oranye yang melambangkan warna kebangsaan Belanda. Nah, sebagai tanda hormat saya kepada anda semua, hari ini saya khususnya membawa kostum ini dari tanah air saya untuk anda, untuk menunjukkan bahwa kami di Belanda juga mempunyai budaya yang berwarna-warni seperti yang ada di Malaysia dan di negara-negara lain. Bagi saya sendiri, untuk memahami sesebuah negara, kita hendaklah mengenali perayaan negara perkenaan. Ini kerana perayaan merupakan cerminan sesebuah negara. Justru, mengenali perayaan di negara perkenaan akan menggambarkan intipati budaya negara tersebut. Maka pada hari ini, dengan rasa besar hatinya, saya tampil di sini untuk memberikan pidato saya yang bertajuk Uniknya Perayaan Malaysia. Oh ya, saya suka dengan lagu ini, lagu Jalin Hamid. Mari dengar cerita pasal makan. Di Malaysia mewah tempat makan. Negara luar keburu mati tak makan, tapi di sini mati banyak makan. Malaysia, syurga makanan dunia. Syurga, aduhai, alangkah indahnya bayangan syurga. Apa sekalipun agama kita, sudah tentu syurga menjadi idaman hati kita. Dah makan kau belum ni? Belum. Tahukah anda, itulah soalan yang menjadi membuka bualan di sini. Saya ditanya sama, dah makan atau belum? Lekan. Tapi itulah uniknya Malaysia, syurga makanan dunia, dan itulah tajuk pidato saya. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, tetapi syurga makanan. Menurut Kamus Dewan, pendidikan membawa maksud perihal atau perbuatan mendidik. Kualiti merujuk kepada darjah kecemerlangan yang tinggi. Insan pula ditarifkan sebagai manusia yang sempurna, manakala integriti merujuk kepada kejujuran, keikhlasan dan ketulusan. Sesuatu kita perlu fahami bersama, bahawa asas kegemilangan sesebuah negara bukanlah hanya diukur pada kemajuan infrastruktur sahaja. Pada sesuatu hari, saya berjumpa seorang kawan orang Malaysia di Universiti di Malaysia. Saya berkata kepadanya, saya orang Korea dan saya sangat ingin mempelajari bahasa Melayu. Boleh anda mengajar bahasa Melayu kepada saya? Dan dia menjawabnya, sorry, I cannot speak Malay well. Why do you study in Malay? Is it easy for you?
Walaupun dia orang Malaysia, belajar Malaysia di universiti di Malaysia. Mengapa hal ini berlaku? Setiap bangsa memiliki bahasa ibunda tersendiri. Bahasa ibunda adalah kekayaan tertinggi setiap bangsa. Sekiranya kekayaan negara, bahkan tanah air suatu bangsa dirampas, bangsa itu tidak akan hilang. Tapi sekiranya bahasanya dirampas, bangsa itu pasti akan hilang. Setiap bahasa diperkaya, dihidupkan oleh bangsa yang memilikinya, penyair-penyairnya, penulis-penulisnya. Buah laku di dalam jangan dibuat sambal, rasanya sedap. Salam sejahtera tuan dan puan. Hajat saya membuka cakap. Buah laku dan sambal. Setiap manusia yang berakhlak sedar bahawa Tuhan itu pemberi rezeki. Setiap budaya dan agama memandang penting soal makanan sebagai lambang rahmat yang telah dicurahkan dan dapat dinikmati oleh umat manusia. Bukanlah kemajemukan harus menghalang perpaduan, tetapi dengan pandangan yang betul, kemajemukan boleh membentuk masyarakat harmoni dan saling memerlukan antara satu sama lain. Tetapi bagaimana kita boleh menggunakan perbezaan kita bukan sebagai halangan kepada keharmonian, tetapi sebagai alat untuk mewujudkan sebuah bangsa yang kuat? Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pencapaian tersebut hanya boleh dilakukan melalui kerjasama dan dedikasi dari setiap rakyat.